Ustaz mohon maaf. Mohon maaf petai lagi dia kata. Kalau kurang adab dalam bertanya. Betul ke ustaz ni anti PhD dan anti universiti? Sebab dalam setiap pengajian ustaz seolah-olah ustaz tidak suka yang ambil PhD. Dan seumpamanya sedekah ramai ulama ahli sunnah ada PhD. Seperti di Universiti Azhar. Mohon maaf sekali lagi ustaz nah, takut kurang aja. Bukan, hamba kecek PhD hok tak betul lah. PhD hok betul jangan duk terasa hatilah. Supaya dalam Al-Quran apabila duk tegur mengenai orang semaya. Nah, orang semaya hok mana? Hok tak khusyuk lah. Bukan kata hok semaya hok khusyuk. Hok semaya khusyuk tu sudah takut lah. Maka orang ambil PhD hok takut ke Tuhan, hok ahli sunnah wal jamaah takut gapo? Jangan duk seru hatilah. Nah, hok ni pok kita, hok ni hok karuk, hok Wahabi, hok gapo, hok tu duk terasa hatinya. Jangan duk bimbang. Kalau kita buat kerana Tuhan, kita ambil PhD kerana Tuhan, bukan kerana nak mulia makhluk, kita tak akan terasa hati. Tapi kalau kita ambil PhD ada kepentingan lain, nak dapat sanjungan, nak dapat gapo, kita akan dihina oleh makhluk. Jangan kecewa amalan kita kerana Allah. Nah, ambil PhD ni kerana Allah. Ni pokok ahli sunnah wal jamaah ni. Ambil PhD ke kerana Allah. Seru hati apa? Nyambo dok kata hok kerana makhluk. Nah, tak ada masuk pun dalam kaitan kita. Nah. Lagu tu, tak usah duk bimbang, tak usah duk bimbang. Nah, pok kita jangan pecah. Kena buat lagu tu. Maknanya jangan pecah maknanya. Nah. Bukan ambil anti PhD dah. Anti PhD hok tak betul. Sebab apa? Sebab lah ni kita tengok PhD ni ada ramai orang jadi sombong dengan sebab PhD. Bukan kita kata semua PhD jadi sombong dok. Maka kita nak jatuh PhD hok sombong ni lah. Biaya sedar. Oh tak syarat PhD sombong. Hok tak mengaji pun sombong. Jarang orang bodoh ni sombong. Orang bodoh kalau dia terasa ya bodoh. Walau senyap tak kecek lah mana. Biasa orang bijak jadi sombong. Maka kita nak tegur orang bijak tu bagus. Tetapi orang bijak hak sombong tu. Maka orang bijak lah ni mudah nak sebut PhD lah. Orang bijak ni nah. Kalau tak boleh PhD kalau bukan tak bijak. Nah. Kalau orang bodoh letak periksa niru payah juga. PhD tak boleh nak niru lah mana. Mungkin kena buat tesis, kena bahas. Buat presentation ke apa dia apa sembahan. Buat kecek depan. Tak boleh. Kalau nak niru payah lah. Jadi orang bijak sombong tu lah hak masalah. Bukan hamba tegur dalam kitab tasawuf parok lagi kena. Kalau ya Allah Mudi Imam Ghazali kata parok lagi. Hak ni hamba kata selu-selu ya. Nah, oh kalau bahas di ulama tasawuf gak neraka dah lah. Nah, tapi hamba tak ada sebut neraka gitu. Jangan bimbang siap-siap PhD hak ikhlas kerana Allah Taala usolli fardhu zuhri. Nah, gitu. Saya nak tahu apa maksud dakwah. Dakwah ni gapo dia bang ya? Bukan Dayak. Dayak ni bangsa suku bangsa Dayak panggil. Bahasa Dayak, bahasa dakwah ni fikiran lah, pemikiran. Demo terpengaruh dengan dakwah dia tu. Demo terpengaruh dengan fakta dia, dengan pemikiran dia lah. Gitulah hamba fahamnya dakwah ni. Tak betul lagi kena tanya kamu Dewan Bahasa dan Pustaka. Teban ni beli di Dewan Bahasa dan Pustaka ada waktu ambil kamu bahasa Melayu. Hamba pun tak risau lah mana bahasa Melayu ni. Apa hukum kita menegur makmum? Kita tidak menegur makmum yang solat hal keadaan bajunya terselok. Nampak aurat di bahagian belakang sedangkan dia tidak menjadi yang bajunya telah terselok. Kena tegur orang semaya salah. Ulama khilaf. Kena tegur atau tak tegur? Ulama kata apabila semaya itu batal. Misalnya dia semaya pakai seluar. Bila pakai seluar tain dia rokok, dia sujud nampak luruh punggung dia tu dah. Maka batal semaya, ya batal semaya. Maka dia buat ibadat dalam keadaan batal, maka buat ibadat dalam keadaan batal, duk kerah lagu tu maksiat dipanggil. Ibadat ni kalau buat betul baru jadi taat. Kalau buat dengan cara tak betul ia jadi maksiat pula. Semaya tak pakai seluar, semaya tak ambil air semaya tak ngadap kiblat. Semua tu maksiat berlaku. Maka semaya tak tutup aurat juga maksiat. Maka wajib kita kena tegur. Kena tepuk dia.
Batal be semaya tu be seluar tu be nampak luruh bukan boleh borgo 20 sen ni be. 4 ria boleh bubuh dari tu Berat ni be kata kena pakam molek lah. Dia pun minta maaf tegur. Allah sekali hangpa pakam bawah lagi. Berat tak ada apa. Berat tak ada masalah apa. Ada ulama kata tidak wajib tegur. Sebab apa? Sebab dia tak tahu benda tu. Benda tu kalau dia buat dengan sengaja baru jadi maksiat. Sengaja semaya tak ada semaya. Maksiat. Kalau tak sengaja dia tak tahu, tak maksiat. Maka tak wajib tegur. Ada kata tak wajib tegur. Moleknya tegur. Tegurlah dia. Be nyanyo be, patut mai Zuhur pula batal ni. Tarik sikit seluar. Dia pun tarik. Pop, soyok rabuk, belah dua seluar. Berat pula. Dia kau masalah Untuk amalan baca Al-Quran harian, lebih afdal baca ikut turutan daripada surah sampai akhir. Surah awal sampai akhir atau baca surah tertentu seperti subuh baca Yasin, Zuhur baca Waqiah, Asar baca Ar-Rahman, Maghrib baca Dukhan, Isyak baca Al-Mulk. Boleh berlaku baca-baca. Kerana satu surah itu tidak ada kaitan dengan satu surah lain. Boleh kita baca. Lainlah kita baca dalam bentuk susunan macam dalam semaya. Maka dalam semaya rakaat pertama mesti baca hak awal. Rakaat kedua mesti hak surah lepas pada tu. Kerana apa? Kerana susunan Al-Quran itu tertib dia adalah tauqifi daripada Tuhan. Jangan buat naik turun. Tapi kalau nak waktu subuh lain hak ni, ni tak ada apa, tak ada masalah apa Hukum isyak rokok sambil buai hajat 2 kali makruh. Makruh isyak, makruh buai hajat sambil makan, sambil isyak rokok tu makruh dah. Isyak ketika buai hajat pula makruh 2 kali makruh. Lagu tu. Sebab apa? Bercampur dengan asak lain. Asak hok mu isyak dah, asak lain punya isyak juga. Hak tu jadi kelabu asak sikit kepala. Ya sebut asak Saya turun naik bila saya berimam, saya turun naik bila saya dalam berhijrah. Ustaz ada tip yang boleh saya amal, apa pendapat ustaz? Kita nak berhijrah, kita sebut dah, Nabi sebut tidak dipanggil taubat orang yang masih mengekalkan perbuatan dia. Tidak dipanggil taubat orang yang masih tak tinggal kawan-kawan lama dia. Tidak dipanggil taubat orang yang tidak tukar pakaian dia, tidak tukar tempat duduk dia, tempat dia usahain. Maka kalau kita nak berhijrah betul, tinggalkan benda tu. Kerana benda tu akan menyusahkan dalam berhijrah kita. Jadi kalau kita rasa kuat, lagi nak duduk sekali gitu. Siapakah yang golongan yang Nabi sebut akhlak seperti para sahabat? Tak tahu, hamba tak ingat ni, tak tahu kok mana ni. Dia nak tanya gapo. Ustaz sekali berkomo, hamba komo dengan air, lepas tu telan air liu rasa macam ada air. Rasa tawa-tawa air koloh ni lagu ni. Batal kodok semaya. Kalau kita yakin teguk air koloh, batal. Tapi kalau kita teguk tu air liu kita sebab setuh dengan air rasa lagu tu, tak apa. Kalau kita tak yakin, air koloh kodok ni rasa macam sejuk. Ke lidah kita kalau kena air pun jadi sejuk juga lagu tu. Maka kalau tak yakin, tidak batal. Tapi kalau yakin, bunyi zero koloh bunyi batal, bunyi zero koloh. Macam mana nak tahu kita tergolongnya daripada golongan minoriti yang betul di akhir zaman? Jazakumullah. Tak penting kita duduk di kumpulan minoriti ataupun majoriti. Tak penting kita duduk di dalam kebenaran. Duduk dalam kebenaran. Hak tu penting. Tak sudut ambak minoriti majoriti kau, kebenaran tu penting. Tetapi Rasulullah kata ahlu sunnah akan jadi majoriti. Minoriti ni kumpulan sesat. Man syaza finnar. Ustaz boleh qada kita qada solat contohnya waktu zuhur, kita qada subuh boleh. Kena nama qada dah, ikutlah masa bila sah hukum dia. Adakah solat kalau tak kena sah, solat kalau tak kena Tuhan? Solat ni menyembah Tuhan. Kalau kita tak kena Tuhan, kita dah sembah siapa? Kita sembah siapa? Maka solat ni sembah Tuhan. Tiba-tiba kita tak kena Tuhan. Solat ni kita kiyah macam nikah lah. Nikah tapi tak kena bini. Nikah lagu mana? Demo kena bini demo tak? Nama tak kena.
Orang mana? Tak kenal. Orang ko sekut tahu, tak tahu. Boleh lah buk tahu. Tak tahu gapo dia. Lepas tu nak nikah lagu mana? Nak semaya lagu mana kalau tak kenal benda yang disembah. Nah, sebab kita ketika akad takbir kita tak sembah zat hok kita mengaji tu lah. Zat tu hok gini. Kalau kita tak tahu lagu mana nak sah. Maka ada ulama kata tak sah iman. Tak sah iman, tak sah semaya. Nah, jadi kena sungguh sikit mengaji dalam bab mengenal Tuhan ni. Adakah manhaj yang dipelajari di Yaman berbeza dengan manhaj yang dipelajari di Azhar Mesir? Sama ya Ahlussunnah wal Jamaah belaka dua-dua tu. Kebanyakannya di seluruh dunia dikuasai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sedikit saja lebih kurangnya Wahabi ko. Yaman pun ada juga Wahabi tapi di Son'a lah. Tu, Bagaimana akidah yang percaya akan mimpi seseorang yang mengatakan ia bermimpi melihat Allah senyum di suatu tempat yang terjadinya dengan sendiri. Tak tahulah kau ini mimpi lagu mana melihat Tuhan senyum. Minta maaf hamba tak erti dalam bab tu dah. Adakah upah haji untuk orang yang telah meninggal layak dipanggil hajah? Orang tu buat haji kepada orang lain maka dia tak dapat gelaran hajah. Dia buat haji ke orang. Kalau dia buat haji diri sendiri baru dia panggil haji. Tapi haji dengan hajah ni tak sedap penting sangatlah. Nabi tak ada Haji Muhammad. Ada? Nabi Muhammad pergi balik pada haji. Haji Muhammad, masya-Allah. Haji Abu Bakar tu, Sayyidina Abu Bakar. Masya-Allah Haji Omar pula. Haji Ali ko. Tak ada, sedap mengarut. Orang lah ni pergi ke Mekah, dah lah tak ikhlas, pitih tak bersih. Ngaji bab haji pun tak erti, tak tahu apa, kelip pakai seluar pendek. Tulis situ Haji MM. Panggil MM, tak buat dah. Korang ajar budak ni. Aku pergi ke Mekah tak panggil haji dah dalam majlis. Sebut gak haji yang ikhlas gapo semua sebut gak. Pasal gila aku pakai haji ada juga. Kita tengok muka lugar. Nak panggil haji tak boleh. Tiba-tiba koya nak jadi haji. Biarlah suruh Tuhan lah pakat kita dengan dia. Orang lain tak kalut dengan nama panggilan haji hajah. Tak salah. Dan hidup sungguh sangat dengan panggilan haji hajah ni. Apa hukum kalau saya makan ambil bahagian kopi haya? Contohnya monggeng ko tekok ko hok tuai haya jual. Tapi saya tahu bahagia tu kedai tu ambil daripada air hok dia jual ke orang lain tu. Gini, dia timbal sekali dengan pedas perut pedas. Dia pun tanya kata-kata hari pedas dia tak bui. Tak boleh lah tu dia jual dah hati pedas kena bui kepada ketua dia nya. Maka dia tak bui, dia bui air saja hati pedas dia tak ambil. Ambil bagai orang. Lainlah orang pehedah. Timbal sini, timbal air saja. Hati pedas kita tak timbal. Tapi dia timbal juga masalah. Kalau betul nak jual air, khobek air tu selalu. Khobek hati pedas, jual timbal air. Gitu rugi ustaz. Ambo beli dengan masa basah air, rebel air tu. Ambo tak ajin khobek perut. You buat beri gitu. Hidup-hidup dengan bulu ke apa dia. Ambo timbal belakang. Cakap nak khobek mampu lah air tu. Kena sembelih dulu. Cakap dia nak jual kena khobek memanglah payah dia nak jual moga dia rebel air. Dia kena jual air gitu direct. Kau boleh nanti saya khobek dulu dah. Lepas tu dia mau timbal air tu lagu mana. Mana boleh sebab dia jual lagu tu daripada rebel air. Terpaksa dah nak kata ke mana. Tapi kita boleh buat. Buat cara molek baru bersih jual beli kita dah. Minta pencerahan tentang orang kata boleh pergi anjing jika kering sama kering, basah sama basah. Basah sama basah ada sebut dalam kitab kau tak? Pergi anjing kering sama kering, basah sama basah. Tak faham ni gapo dia ni kawan ni. Kalau kering sama kering bukan boleh pergi anjing ni. Maksud dia kalau setuh tak jadi najis. Peribahasa kering dengan basah bukan peribahasa pergi anjing. Ingat, peribahasa kering basah dalam peribahasa najis. Maka sekalipun dia tidak najis tetapi tak boleh pegang anjing kerana dia tu najis seolah-olah bermain dengan najis. Kita ada ambil najis buat main selambut. Buat bulat-bulat main selambut najis. Ada orang kerja lagu tu. Mana boleh orang kerja lagu tu main najis. Tak apa kering dah ustaz. Kita jemur kering. Sopongan bola baseball dah jadi. Tak boleh main najis lagu tu tak boleh.
Jadi kering dengan basuh ni perbahasan najis, bukan perbahasan sentuh. Dalam mazhab kita tak boleh sentuh kerana benda itu najis. Ustaz ketika khutbah dua solat Jumaat, doa apa perlu dibaca di antara dua khutbah? Molek istighfar. Istighfar kau molek? Istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lepas tu doa ke umat Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, apunglah Allahumma arham ummat Ahmad, Allahumma aslih ummat Ahmad, Allahumma farij an ummat Ahmad, Allahumma jbur an ummat Ahmad bihaqqi sayyidina Muhammad, aslahallahu mural muslimin, sarafallahu syarral mu'zin. Baca belaka doa untuk umat Nabi Muhammad. Jangan dok minta doa kita saja, minta kepada umat Nabi Muhammad. Minta doa kita saja, tak boleh merentah desa. Sebab orang lain kena juga. Lalu ni kena minta biar siap belaka, barulah pun kita boleh merentah desa pula. Merentah daerah, merentah gapo Ustaz boleh kodok kita tahan ketuk ketika solat. Oh, lah setahu mana nak tahan. Dah kata nak tahan. Makruh kerana dia akan mengganggu khusyuk kita dalam sembahyang. Tapi kalau kita tak ganggu pun, dapat khusyuk dengan tahan lagu tu. Sudah lagu mana kan? Tahanlah. Kalau boleh sepanjang hayat tahan. Berkaitan kalam Allah, bagaimana kalam Allah saat berinteraksi dengan Nabi Muhammad Malik Isra Mi'raj, dengan Nabi Musa Bukit Tursina, dengan para malaikat. Maka Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Muhammad, berdialog dengan Nabi Musa, berdialog dengan malaikat. Cuma dialog yang ada di dalam Al-Quran, dialog dengan Nabi Musa. Dialog dengan Nabi Musa saja disebut. Manakala dialog dengan Nabi Muhammad dan para malaikat, tak sebut. Maka hak kita tahunya, dialog dia bunyinya Nabi Musa dengan ya Musa ikhla'na li innaka bil wadil muqaddas itu. Musa pecah selipar kamu berada di lembah suci tua. Tu antara dialog dia. Bunyi gitulah. Tu lagu tu bunyi. Ustaz saya nak tanya, kalau kita berzikir untuk murah rezeki contohnya, adakah kita dapat manfaat dunia dan tak dapat akhirat kelak? Ya kaedah dia. Kita buat kerana apa? Kalau buat kerana Allah, Tuhan akan beri pahala. Kalau kita buat kerana syurga, Tuhan beri syurga. Kalau kita buat gani, boleh gatulah. Apa yang kita niat, jadi tak salah lah. Takut gapo dia, dah muka kita niat lagu tu. Ni kata Allah, patut tak boleh kau. Dah dia niat gapo dia, Tuhan akan beri belaka dia niat. Kalau niat Allah, boleh Allah. Niat Allah, niat boleh pahala, niat boleh. Niat belakolah. Niat banyak tu ke? Niat kita boleh banyak. Pertama, ya Allah ya Tuhan aku buat kerana-Mu semata-mata. Ya Allah ya Tuhan aku buat ni kerana dapat syurga-Mu. Ya Allah ya Tuhan aku buat ni kerana nak dapat pahala. Boleh kau niat lagu tu? Boleh. Boleh belaka. Tengok email hadap tain doa niat gapo dia. Kau dah? Nawaitu ta'lum saja aku mengajar, saja aku belajar. Wa ta'lim. Itu untuk ingat ayat banyak. Wal naf'a wal intifa', aku beri manfaat kepada orang, aku cari manfaat. Wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillah, aku suruh orang pegang Quran dan hadis. Wa sunnati rasulih. Ikutlah gapo dia, kalau hudam gapo dia. Pati dia sebut gapo dah? Ibtigha awajihillah deh. Ibtigha awajihillah, kerana semata-Mu. Ni kena niat mula-mula. Semata-mata ibtigha awajihillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Aku minta-Mu, minta redha-Mu, minta pahala-Mu. Apa takut jadi nak kena niat so? Siapa dia ajar kata, dia niat so tak jadi tak niat orang lain. Apa ya? Ini ada ajar dah cara niat. Ajar kena minta kerana Allah tu tak boleh lari, kena minta Allah Taala. Lepas tu minta pahala. Tak apa. Wa qurbihi wa sawabihi, nak minta dekat dengan Allah Taala tu kedudukan. Tak apa. Wa sawabihi dan pahala dengan Allah Taala, tak apa Jangan buat style nakut lagu tu. Minta Tuhan boleh beri belaka. Tentang khilaf ulama menyatakan taklid dalam akidah tidak dikira beriman. Nak jawab dah itu dia. Pendapat ni kalau betul kau, kalau salah kau apa dia, maka kalau pendapat kata betul orang tak taklid dalam bab tauhid tu kufur, dah kalau betul situ.
Jadi kupu dia kupu. Kekal dalam diri aku. Kekal dengan aku. Sebab tu janganlah taklid dalam bab tauhid. Solat tapi tak khusyuk sah kodok sah. Cuma rugilah kalau alih-alih semaya tu khusyuk lah. Tak boleh sebanyak pun sikit pun jadilah. Ustaz mohon ijazah mulut jadi masing. Makan garam. Tentu dah jadi masing. Darah tinggi, darah gapo. Siap macam-macam lagi. Mulut jadi masing. Tak boleh juga. Ijazah terlalu mudah sangat. Mulut jadi masing. Takut kita ni belum bersedia untuk jadi mulut masing. Mulut masing ni apa yang kita kata jadi. Bagi orang yang hati masih jahat, dia akan kata benda hak tak sesuai. Maka mulut masing dia jadi maksiat dah pula. Seolah-olah kita beri pisah kepada orang tengah nak bunuh orang. Orang nak bunuh orang tengah gila, kita pergi beri pisah, dia pun jak-jak, kau ramai lagi mati. Tetapi bagi orang yang nak menyelamatkan orang, kita beri pisah, dia akan pertahankan manusia. Tak apa, sesuai dengan keadaan dia. Maka mulut masing kalau silap beri kat orang, dosa tiap niat dia tik, siap dah mahal. Orang lawan dia, kakak ni mu tak uri aku minta pitis ria mu tak uri aku jadi labi. Dia labi apa itu? Jadi labi. Nama lawan dia pula, dia kata jadi koro, jadi gapo. Mulut masing ke? Hei batu telaga Sabta. Manusia ini manusia ingkar. Malam menjadi manusia, siang menjadi ular. Berok jadi ular kau itu. Ni cerita Jamil dulu. Jadi kijau masing jadi dosa belakang ni. Jadi tak boleh beri ijazah lah. Kalau nak mari sungguh sangat mari pondok lah. Gapo dia lagi hok tak ada di rumah Wah, su ekor kau gapo boleh marilah. Gitu. Buah-buah naga kau. Batal kau huduk kalau baring tapi tak tidur tak terlelap, tak batal wudu. Kalau kita tidur betul baring barulah batal. Kalau baring saja tak tidur tak batal. Adakah belajar ba'hid fardu ain bagi perempuan? Ya, sebab dia mari hid. Ataupun kalau dia tak mari hid, tak mari hid dia. Maka tak payah belajar hid, tak payah belajar. Kalau dia mari hid, baru belajar. Kalau tak mari hid, gapo dia hid? Hid you ada? Hid tak ada. Maka tak payah belajar hid. Untuk belajar benda tak berlaku pada diri dia. Soh kodok mandi wajib kalau teka mandi tu ada kulit kering. Kuping gitu deh. Pada kawasan telinga kau lagu mana kat lurah-lurah telinga kita tak buat. Pakai mandi je. Benda tu mengganggu kodok. Kalau benda tu sekadar macam daki-daki gitu apa semua, sikit-sikit lagu ni hukum dia sah, tak ada masalah apa. Tapi nak agak berkeping. Boleh soyok teban ni. Jadi raksasa tu. Tak mandi setahun. Petok muka raka dah sopong dengan tanah ko soyok hal tu jadi tak kena dah kulit maka tak boleh kena buai dulu bersih dulu barulah sah mandi. Kalau kesalahan mengopak boleh kodok minta maaf dalam grup FB secara umum. Kita sebut dah minta maaf secara umum mazhab Maliki mazhab Syafi'i kena tuju kepada siapa-siapa dia. Sekurang-kurangnya kita boleh minta maaf dah biarlah secara umum pun tak apa dah. Tetapi kalau nak betul-betul secara khas lah PM tepi ya. Personal message ya. Adakah senyap dalam solat melebihi qada al-Fatihah membatalkan solat? Senyap waktu mana? Waktu kia. Setahun tak apa, muka dia rukun panjang. Tapi kalau rukun pendek, tidak kau gapo lebih daripada baca al-Fatihah batal. Ustaz mohon cerita hadis menyatakan ada dua surah yang tolong bercakap kepada kita depan Allah pada hari kiamat. Dan macam mana nak beramal, tak tahu, tak ingat lah cerita ni, tak tahu, tak biasa dengar. Sia ikan lepas ambil wudu, tangan masih bau ikan, soh kodok wudu. Soh bau ikan, bau macam-macam, kau gapo dia tak ada masalah apa. Bau ikan tidak najis. Yang penting jangan bubuh ikan dalam poket. Bubuh dalam poket, batal maya. Apa hukum pakai jersey Manchester United? Ada gambar Manchester. Manchester nama Manchester. Dah United. Memang gambar Manchester dah lah. Pegang tukar cabai 3 di ujung. Cabai 3 ni bukan nama tepat. Cabai 3 Kota Baru dah. Cabai 3 ni tukar ni. Tukar gini. Setel dah pegang lagu tu. Apa hukum dia? Kalau pakai saja-saja makruh. Kalau pakai mengagungkan dia haram. Kalau pakai memuja dia, menyembah dia kafir. Lagu tu.
Jadi kalau macam setel tu kurang gambar dia tu. Gambar setel gitu. Ikutlah awak serba kau sikit kurang-kurang, awak betul berjanggut sikit apa semua. Kalau awak seluar, awak jubah ke apa dia, tukar tu awak mimbar tulis ittaqullah kat situ. Ikutlah tak apalah tukar gitulah. Manchester ni bukan bisa dilambai, bisa dia orang jemain tu. Kau bisa dilambai. Orang kat rumah hamba pakai baju Manchester main sepak tak je kena. 10 kali sepak bola tak kena. Ya bukan bisa di baju, bisa di orang. Jadi kita pakai baju tak jadi bisa pun. Orang tu bisa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.